dan tajuk kuliah khas yang diamanahkan pada malam ini adalah Demi Masa, merujuk kepada satu surah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yang secara tertib susunnya adalah surah yang ke-103, merujuk kepada suratul Asr, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ada khilaf di kalangan para ulama-ulama tafsir berkenaan tentang surah ini diturunkan, terutama yang melibatkan persoalan adakah surah Al-Asr ini termasuk di dalam surah Makkiyah ataupun surah Madaniyah. Ada perbahasan yang begitu panjang. Apapun kalau kita membaca sebuah kitab tafsir, iaitu tafsir Ibnu Katsir, di dalam muqaddimah surah Al-Asr diceritakan bahawa 3 ayat daripada surah Al-Asr ini diturunkan selepas surah Al-Insyirah, iaitu Alam Nashrah Laka Sadrak. Secara sepintas lalu, di dalam muqaddimah awal yang diketengahkan oleh Imam Ibnu Katsir, ada sebuah riwayat yang mengatakan selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi rasul, Rasulullah telah menghantar seorang lelaki yang bernama Amru bin Al-As. Amru bin Al-As pada waktu ini masih belum memeluk agama Islam. Tujuan Rasulullah menghantar Amru sebagai duta ataupun delegasi adalah untuk bertemu dengan seorang yang lelaki yang bernama Musailamah bin Habib, yang terkenal dalam sejarah dengan gelaran Musailamah Al-Kazzab, salah seorang yang dianggap sebagai nabi palsu dalam sejarah Islam daripada golongan Bani Hanifah. Kalau kita meneliti dan menelusuri sejarah, ada lebih kurang 4 orang figure ataupun individu yang pernah mengaku sebagai nabi palsu. Pertamanya Musailamah Al-Kazzab inilah. Yang kedua ialah Tulaihah Al-Asadi. Yang ketiga Aswad Al-Ansi. Yang keempat seorang wanita daripada Bani Tamim, keturunan suku Yarbuk, iaitu Sajah binti Haris bin Suwaid bin Aqfan. Jadi Musailamah Al-Kazzab ini adalah nabi palsu. Diperintahkan oleh Rasulullah kepada Amru bin Al-As untuk menemui beliau. Bila sahaja Amru bin Al-As ni bertemu dengan Musailamah, Musailamah bertanyakan soalan kepada Amru, apakah ada surah yang turun kepada temanmu, yakni merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diberitakan oleh Amru kepada Musailamah, sesungguhnya telah diturunkan kepada Muhammad satu surah yang pendek tetapi mempunyai kedalaman dan kepadatan pada maknanya, iaitu surah Al-Asr. Lalu Musailamah meminta kepada Amru supaya membacakan surah tersebut. Lalu Amru membacakan wal asr innal insana lafi khusr sampailah akhir ayat suratul Asr. Kemudian Musailamah diam, seolah-olah dia sedang berfikir sejenak. Kemudian dia bersuara, sesungguhnya ketika aku diam tadi bukanlah semata-mata diam, tetapi sebenarnya telah diturunkan satu wahyu kepadaku. Biasalah orang jenis penipu pembohong ni. Dia kata baru wahyu turun pada dia lebih kurang satu surah sama macam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, pendek tetapi dalam makna dan padat dia punya maksud.
Lalu Sayyidina Amru bin Al-As minta Musailamah membacakan wahyu yang baru turun pada dia tadi, yang seolah-olah di sisi Musailamah hampir menyamai surah Al-As. Lalu dibacakan oleh Musailamah, ya Wabr, innama anti uzunani wa sadr wasairuki hafzun nakzun. Pendek sungguh Ya Wabr. Apa Wabr? Wabr dalam bahasa Arab ni arnab, rabbit. Seolah-olah ayat ni makna dia, wahai arnab, innama anti uzunani wa sadr. Sesungguhnya yang paling menonjol pada arnab ni, uzunani, dua telinga dia hak panjang, wa sadr, dan dada dia yang bidang tinggi. Jadi hak ada pada arnab tu dua telinga panjang dan dada bidang yang tinggi. Wasairuki hafzun naqzun, dan keseluruhan tubuhmu kecil dan mongil. Kalau nak suruh cerita arnab ni, suruh budak tadika pun boleh cerita pasal arnab. Tapi sebab nak lawan wahyu yang turun pada Nabi, dia sanggup mendustakan dirinya sendiri. Konon-kononnya dia dakwa dan dia klaim wahyu turun pada dia. Tapi bila kita baca ya wabar ni, tak ada ijaz langsung. Nak berasa ulang kali kedua tu tak mau dah. Dia tidak ada ijaz, sama seperti ada ijaznya ayat-ayat Al-Quran. Bila kita baca berulang kali, beratus, beribu, berjuta pun, dia tidak akan pernah rasa puas. Tetapi bila ayat ni diselit dengan pembohongan, penipuan dan pendustaan, kita sudah dapat detect. Bukan sahaja dari sudut ijaz dia, tapi pada ma'ani, bayan dan balaghah dia. Baik, itu muqaddimah yang diketengahkan oleh Imam Ibn Katsir berkenaan awal surah Al-As. Tetapi bila kita nak menafsirkan tentang surah Al-As, Allah memulakan dengan kalimah wal asr, demi masa. Ini adalah kalimah sumpah, perkataan sumpah daripada Allah. Allah bersumpah demi masa. Masa adalah termasuk salah satu daripada makhluk Allah, dan menjadi keharusan bagi Allah untuk bersumpah. Bukan sahaja kepada zat dia, bukan sahaja kepada nama dia, bukan sahaja kepada af'al, perbuatan-perbuatan dia, tetapi menjadi keharusan bagi Allah untuk bersumpah ke atas makhluk-makhluk yang dijadikan dan diciptakan olehnya sendiri atas dasar-dasar kepentingan sesuatu perkara. Contoh dalam Al-Quran, Allah bersumpah banyak, di antaranya makhluk-makhluk yang sendiri dijadikan dan diciptakan oleh Allah. Selain daripada demi masa, demi waktu duha, demi waktu malam, demi matahari, demi bulan, macam-macam. Yang semuanya berkisar terhadap makhluk Allah atas kalimah yang disumpahi oleh Allah sendiri. Jadi atas dasar itu, kita harus mempelajari satu ilmu daripada cabang ulumul Quran. Ilmu ulumul Quran ni banyak. Ada ulama yang mengatakan sampai 11 cabang ilmu, dan ada yang mengatakan sampai 13 cabang ilmu. Apapun salah satu daripada ilmu ulumul Quran adalah ilmu aqsamil Quran. Ilmu yang membahaskan tentang kata-kata sumpah yang dimuatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Termasuklah kalimah wal asr. Selalunya orang-orang Arab menyebutnya dengan lafaz aksam. Aksam ni ialah jamak. Jamak bagi qasam. Qasam tu, aku bersumpah. Ataupun Arab selalu menggunakan kalimah halaf. Halaf tu, aku bersumpah. Ataupun kalimah yamin, juga sumpah. Sama ada Arab datang perkataan qasam ataupun halaf ataupun yamin, yang kita selalu jumpa dalam kitab-kitab Kitabul Aiman. Itu kitab yang membicarakan tentang sumpah. Baik.
Kenapa sumpah ada dikategorikan dengan nama yamin? Kerana telah jadi macam satu budaya dan tradisi di kalangan orang-orang Arab, bila mereka ni bersumpah, kalau mereka ni seorang, mereka akan pegang tangan kiri di atas tangan kanan. Tangan kanan tu yamin lah. Kalau mereka ni ramai, mereka akan saling berpegangan tangan kanan di antara mereka bila mereka melafazkan atau mengucapkan kata sumpah. Itulah disebut sebagai yamin, halaf ataupun qasam. Tetapi bila kita membicarakan tentang konteks wal as, sesungguhnya ada seorang imam yang mula-mula membicarakan dan membukukan ilmu aqsamul Quran ni ialah Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi ni wafat pada tahun 751 Hijrah, yang mana beliau telah membukukan tentang ilmu ini di dalam satu kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Dalam tu beliau menggariskan sirah qasam terbahagi kepada 3 rukun. Siapa-siapa yang nak bersumpah, nak halaf, nak yamin, nak qasam, kena ada 3 rukun baru sumpah tu lengkap dan sempurna. Yang pertama ialah harus pada fi'il qasam yang dimuta'addikan dengan sama ada salah satu daripada 3 huruf. Dimuta'addikan dengan huruf ba, dimuta'addikan dengan huruf waw, dimuta'addikan dengan huruf ta. Sebab tu lafaz sumpah yang selalu disebut oleh orang ketika nak bersumpah, wallahi dengan huruf waw, wabillahi dengan huruf ba, dan watallahi dengan huruf ta. Sebagai contoh, dalam surah Al-Hijr menggunakan huruf ba, wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Masa ni guna huruf ba, wa aqsamu billahi dimuta'addikan dengan huruf ba. Contoh bila digunakan dengan huruf waw, wal-laili idza yaghsha, Allah bersumpah demi malam menggunakan muta'addi huruf waw. Dan ada juga yang menggunakan huruf ta, tallahi la akidanna asnamakum. Ini ada dalam surah Al-Anbiya, peristiwa ketika Nabi Allah Ibrahim, dia bersumpah demi Allah dia akan melakukan tipu daya terhadap patung-patung berhala, yang mana ketika masyarakat Babylon pada masa itu keluar untuk mengadakan pesta ataupun perayaan secara besar-besaran, dia keluar dengan membawa alat yang kemudian mematah-matahkan ataupun merosak-rosak, memusnahkan patung tadi. Jadi dalam Quran jelas diharuskan fi'il qasam itu dimuta'addikan dengan 3 huruf ini. Itu yang pertama. Rukun yang kedua, harus ada muqsam bih. Muqsam bih ini ialah penguat kepada sumpah. Penguat kepada sumpah. Kenapa Allah bersumpah demikian? Tapi bagi manusia, kita kena bersumpah atas nama Allah. Kita nak bersumpah ni atas nama Allah sebab kita manusia, kita makhluk Allah. Sama ada kita nak bersumpah ni atas nama zat Allah ataupun nama dia ataupun perbuatan dia, tak jadi masalah. Tetapi yang selalu jadi adat dan budaya orang-orang Arab pada masa tu, mereka gemar bersumpah atas diri mereka. Mereka gemar bersumpah atas umuk mereka. Mereka gemar bersumpah atas datuk. Mereka gemar bersumpah atas nenek moyang mereka. Mereka gemar bersumpah atas sesuatu perkara atau benda yang jadi kepentingan pada diri dia. Contoh, dia bersumpah demi nama dia dari kabilah sekian-sekian yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Dia bersumpahlah benda yang dia nak sumpah. Ataupun dia sumpah demi umurku yang berumur sekian-sekian, maka dia lafazlah sumpah yang dia nak sumpah. Demi datuk dan nenek moyangku, dia lafazlah dia nak sumpah. Ataupun demi benda-benda, unta kesayangan dia ke benda-benda lain yang jadi kesayangan, dia bersumpah dengan benda-benda macam ni. Ini adalah adat dan budaya pada zaman jahiliah.
Sebab itu ada satu kes Allah menggunakan frasa yang sama. Bila Allah bersumpah atas umat Nabi Muhammad kan, dalam surah Al-Hijr, la'amruka innahum lafi saqratihim ya'mahun, demi umur kamu wahai Muhammad. Sebenarnya Allah guna ini untuk menandingi apa yang telah menjadi sumpah-sumpah bagi mereka sebelum ini. Tetapi ini diharuskan sebab yang bersumpah tu siapa? Yang bersumpah tu Allah. Allah tak ada masalah, tapi bagi kita sebagai manusia bermasalah. Kita tidak dapat lari bila bersumpah, muksambih kita harus terarah ataupun flow dia kepada tiga benda tadi. Zat Allah, nama Allah, perbuatan ataupun sifat Allah. Tapi tak bolehlah kita hari ini, aku bersumpah demi isteriku yang cantik. Dia tak jadi. Aku bersumpah demi kereta Proton Saga buruk aku pakai 20 tahun lepas, kita pun cerita sumpah kita. Dia tak jadi. Boleh faham? Muksambih. Dan yang ketiga ialah muksam alaih. Sesuatu penceritaan yang diperkuat kepada sumpah tu. Bila kita dah bersumpah, contoh wallahi, apa benda? Hak benda kita nak sumpah tu. Demi Allah sesungguhnya aku tidak berzina. Itu muksam alaih lah. Demi Allah sesungguhnya aku tidak mencuri. Itulah dipanggil muksam alaih, suatu penceritaan untuk meneguh dan memperkuatkan sumpah tadi. Tetapi benda ni terikat dengan empat benda. Terikat dengan empat benda. Yang pertama, penceritaan selepas lafaz sumpah mestilah perkara-perkara baik, perkara-perkara terpuji dan perkara-perkara yang penting sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya lafaz sumpah ini terlalu panjang, maka diharuskan buat dua benda. Sama ada tinggalkan terus atau pendekkan kisah itu. Contoh, aku bersumpah aku tak buat benda tu. Yang sebenarnya aku bersumpah aku tak ada malam tu, aku tak pi, aku duduk rumah ni. Cerita dia punya sumpah tu 30 minit tak habis lagi. Jadi kalau panjang tu cukup, yang sebenarnya wallahi aku tak buat benda tu. Hilangkan terus muksam alaih ataupun pendekkan dia. Yang ketiga, sekiranya kita nak menguatkan lagi, dia ada jawab qasam yang fi'il madhi dia ni mutaharrif. Dari sudut positif bukan negatif, kita tambah kalimah lam dengan qad. Lam dengan qad. Contoh, wal asr innal insana lafi tambah huruf lam tu. Benar-benar, sungguh-sungguh. Yang terakhir, kita boleh bersumpah atas apa jua bidang selama mana bidang tu masih lagi dalam kategori baik dan terpuji. Apa saja kita nak cerita tak jadi masalah. Baik. Itu berkenaan dengan konsep lafaz sumpah dalam Al-Quran.